Kalau Anwar nak guna kuasa dia, kalau nak campur tangan, boleh aja. Dia arahkan peguam negara, dia arahkan hakim, jangan umum dulu. Tunggu PRA kecil pula selesai. Menang atau kalah PRA kecil dipulai, baru bebaskan Zahid. Boleh aja kalau Anwar nak gunakan kuasa itu. Ya, tetapi itu bukan cara Anwar Ibrahim. Dia bukan macam abah kau. Ya, abah kau dulu kita faham. Kenapa banyak kes-kes yang dilepaskan kita faham. Sebab abah kau jadi Perdana Menteri hanya ada kelebihan 3 dan 4 orang ahli parlimen. Dia bukan ada 23. Dia bukan macam sekarang, kerajaan sekarang ni ada 148, 147. Dia hanya ada kelebihan 3 dan 4 ahli parlimen. Dia jadi Perdana Menteri 114 sahaja, saudara. Ya, nak bentuk kerajaan 112. Muhyiddin hanya ada kelebihan 3 dan 4 orang ahli parlimen. Sebab itu ketika dia banyak orang bebas. Ahli parlimen Mat Maslan bebas, Tengku Mansur bebas, Musa Aman bebas. Ramai yang dibebaskan waktu dia. Sebab mereka ini adalah ahli parlimen yang memberi sokongan kepada dia sebagai Perdana Menteri. Ya, itu hujah paling kuat untuk mengatakan zaman Abah kau dulu, ya, membebaskan orang ini ada kepentingan politik. Tapi zaman Anwar Ibrahim, kalaulah Anwar penjarakan Zahid, ya, kalau dia nak guna kuasa dia, ya, dia masukkan Zahid ke dalam, boleh aja, tak beri kesan politik pun pada dia. Kalau dia penjarakan Zahid, contohnya Barisan Nasional tarik sokongan kerana penjarakan Presiden, ya, tarik sokongan, Anwar hanya hilang 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Itu pun kalau 30 solid pergi keluar, Anwar hilang 30, masih dia jadi kerajaan. Jadi tidak ada pengaruh sedikit pun, tidak ada kesan sedikit pun sama ada memenjarakan atau melepaskan Zahid. Tak ada, saudara. Di zaman Muhyiddin ada. Ya, kalau 2-3 orang masuk penjara, Muhyiddin tak ada sokongan. Sebab dia ada kelebihan 2-3 orang aja pun. Sebab itu cepat-cepat dia melepaskan kes-kes ini. Jadi jangan PN, ya, termasuk Syed Saddiq, ya, nak memperbodohkan orang. Oh, Anwar saja bebaskan Zahid sebab Anwar takut dia hilang kuasa. 30. Zahid mewakili 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Hilang 30, Anwar masih jadi Perdana Menteri. Bukan itu, saudara. Contoh yang saya bagi tadi pun sudah cukup untuk kita bijaksana sikit. Kalau saudara sendiri jadi Perdana Menteri, apakah saudara nak bebaskan Anwar dalam membebaskan Zahid dalam keadaan kita menghadapi 2 hari, 3 hari nak mengundi? Bodoh. Kita yang tak, bukan orang politik yang lama, ya, bukan hebat sangat politik kita pun, kita tahu itu keputusan yang bodoh. Kalau kita nak campur tangan, lebih baik kita bagi tahu dengan hakim, bagi tahu dengan pegawai negara, jangan umum dulu. Tunggu selepas 9 hari bulan. Petang ni. Hari ni hari keputusan mengundi. Besok pagi. Besok pagi hari Minggu. Okey, hari Senin. Ya, kita umumkan Zahid bebas. Orang nak kata apa? Pilihan dah selesai. Mungkin kita dah menang. Ya, atau kalah sekalipun. Tapi dah selesai pilihan raya. Hari Senin boleh bebaskan Zahid. Ya. Kalau betul nak campur tangan. Kenapa kita begitu bodoh sekali nak lepaskan Zahid waktu tengah kempen? Dan ini menjadi modal kepada puak-puak lebay yang sememangnya tidak ada modal. Sebab itu sehari 2 hari ni bukan main lagi. Ya, macam dapat lauk yang hebat. Selama ini makan lauk basi. Ya, cerita pasal sentimen agama, cerita pasal sentimen kaum, itulah diulang-ulang, naik jemur makan. Oh, dapat kes Zahid macam dapat lauk yang baru, saudara. Lauk segar. Ya, berebut-rebut makan bangkai ni. Fitnah Anwar Ibrahim. Ini Anwar lah ni, guna kuasa lepaskan Zahid. Ini Anwar lah campur tangan. Macam-macam. Termasuklah Syed Saddiq Sagaraga. Ya, kalau Wanaon yang bodoh ni kita faham. Sebab Wanaon tidak pernah cerdik. Tapi Syed Sagaraga ni, ya, kita ingatkan dia cerdik. Ya, rupa dia pun meletakkan diri dia setara dengan Wanaon. Sebab itu, bila dia letak diri dia setara dengan Wanaon, maka tak pelik, ya, dan tak heran pun, dan tak rugi pun kalau muda keluar daripada kerajaan perpaduan. Sebab PRU16 nanti kita akan letak calon di MUA. PRU16 nanti. Jadi bagi Syed Saddiq, sama ada kamu kekal sokong kerajaan perpaduan hari ini ataupun kamu tak sokong,
Yang penting PRU 16 MUA itu kita akan letak calon kita di situ dan kamu bertanding. Kamu lihat sendiri kekuatan kamu yang sebenar atas diri kamu, bukan atas Pakatan Harapan lagi, atas diri kamu. Silap-silap kamu juga akan hilang deposit, wahai Syed Saddiq Sagaraga. Seperti mana anak-anak buah kamu dalam PRN baru ini, hilang deposit. Hilang deposit. Macam parti pejuang jugalah level dia. Parti Mahathir, anak Mahathir ni hilang deposit. Sama juga dengan parti dalam PN. Dalam PRN baru ni, PN 18 hilang deposit, saudara. Kita dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan satu pun tak hilang deposit dalam pilihan raya negeri baru ni. Satu pun tak ada. Tapi dalam PN ada 18 hilang deposit. Itu pun berlagak macam dia hebat. Dia hilang deposit, dia minta Anwar yang letak jawatan. Tu bodoh tak bodohnya abang kau ni. Yang hilang deposit dia. Tapi Anwar dia minta jawatan. Zahid dia suruh letak jawatan. Jenis muka tak malu. Kamu yang hilang deposit, patut kamu letak jawatan. Cikgu Bat pun dah suruh dah. Supaya dia letak jawatan. Cikgu Bat pun salahkan dia. Pasal apa? Tak dapat nak tawan Negeri Sembilan. Dia sesama dia pun dah tak betul, saudara. Sama dia saling salah menyalah. Dah tak ada modal, mereka tidak ada kepimpinan yang boleh memimpin Parti Pergerakan Nasional. Sebab itu dijajanya Atuk Saka itu, ke mana-mana dia bawa Atuk Saka tu. Sampai ke Pulai, datanglah orang tua tu. Terketar-ketar, jalan pun dah 3 selender, masih lagi diseret oleh puak-puak ini. Dia nak gunakan Atuk Saka itu. Atuk Saka dia pembodoh. Dia ingat orang panggil dia sebab dia cerdik. Orang panggil dia nak gunakan dia. Sebab kepakaran Atuk Saka ini adalah memain isu perkauman. Kalau kita nak tanam isu perkauman di kalangan rakyat, kita kena panggil Atuk Saka. Dia mahir dalam bab itu. Sebab itu ucapan dia malam terakhir di Pulai, apa kata Atuk Saka? Dia suruh ahli-ahli UMNO tinggallah UMNO. Tinggallah UMNO, UMNO dah rosak, dia kata. Dia nak suruh ahli UMNO jadi macam dia. Ahli UMNO kena baca sejarah Mahathir ni. Dia pernah kena pecat, dia pernah keluar sendiri, dia pernah masuk balik, dia pernah kena pecat, dia keluar sendiri, masuk balik, dan akhirnya dia pernah mengharamkan parti UMNO itu sendiri. Bukan setakat dia keluar, bukan setakat dia dipecat, dia sendiri pernah mengharamkan parti UMNO itu sendiri. Parti yang pernah mengangkat dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia pernah haramkan. Kerana apa? Kerana politik. Kerana selamatkan diri dia, dia sanggup haramkan parti dia. Dan UMNO yang ada hari ini adalah UMNO baru. Ini fakta. Orang yang macam ini, hari ini nak bercakap dengan ahli UMNO di luar sana yang setia, yang dah puluh tahun berada dalam UMNO, tak pernah khianat pun UMNO, nak dengar nasihat orang yang pernah khianat UMNO. Kamu yang setia ini, nak dengar cakap Tun Saka yang pernah khianat UMNO, yang pernah haramkan UMNO, dan yang pernah minta UMNO dibubarkan, apakah kamu nak dengar daripada dia? Kamu ada otak, saudara. Saya nak bagi tahu alam UMNO. Saya keadilan, saya bukan UMNO. Bagi kami, tidak ada masalah. UMNO ada, tak ada. Sama saja. Kita pernah lawan UMNO. Dah, ini kita berkawan. Sebagai kawan, kita nasihatkan. Ada orang nak bakar rumah kamu. Kalau kita tak berkawan, kita pun tak peduli apa yang jadi pada UMNO. Kita tak peduli. Tapi oleh kerana kita dah berkawan. Bila dah berkawan, kita tahu ada orang nak bakar rumah kawan kita. Kita nak beritahu. Dan kita harap orang UMNO tahu. Bukan nak bakar lagi. UMNO tu pernah terbakar dulu. Diharamkan. Dia buat baru, rumah baru. Dan rumah baru itu, dia keluar. Bila dia keluar tak apa lagi. Dah duduk keluar. Dah keluar tu dia nak jahanamkan rumah baru itu. Sebab apa? Sebab parti dia tidak pernah berjaya. Dia sakit hati UMNO masih wujud. Walaupun sokongan pada UMNO memang betul. Kita akui. Sokongan pada UMNO agak merosot selepas PRU yang lalu. PRU yang lalu. Tapi maknanya UMNO masih wujud.
UMNO masih lagi ada 26 kerusi parlimen. Sebab itu dia sakit hati, dia dengki melihat UMNO masih ada nyawa. Sebab parti dia sendiri mati tak ada kubur, tak berisan. Parti Pejuang tak ke mana dia keluar, Bersatu dia tendang, dalam Pejuang pun dia keluar, buat GTA pun tak ke mana. Ni orang tua ni dah macam hantu raya tak bertuan. Seperti hantu raya tidak ada tuan. Bila dia tak ada tuan, dia kacau orang lah. Ni memang perangai hantu raya macam tu. Ya? Dia akan hinggap mana-mana tempat, dia nak kacau. Jadi kita kena jaga rumah kita selalu. Jangan bagi masuk hantu raya perset ni datang rumah kita. Sebab dia tak ada tuan. Dia pun kena halau. Anak dia pun tak nak terima dia dalam parti. Parti anak dia bertanding dengan pilihan raya, semua hilang deposit. Bahkan dengan perset-perset ni sekali hilang deposit. Saka tua ni hilang deposit dalam Langkawi. Langkawi majoriti Melayu. Ya, Langkawi ini pembangunannya dibuat oleh Mahathir lama. Ya. Boleh katakan pembangunan Langkawi ni banyak jugalah. Ya, yang Mahathir punya hasil di Langkawi. Tapi ada orang peduli. Ada orang Melayu peduli orang tua ni. Hilang deposit saudara. Hilang deposit. Kalah tak apa lagi. Setahu saya, mencipta sejarah politik negara, satu-satunya Perdana Menteri yang kalah hilang deposit itu adalah Mahathir Mohamad. Tunku Abdul Rahman bertanding dengan pilihan raya, tak pernah pun dia kalah dan dia hilang deposit. Ya. Tun Razak, Tun Hussein On, mereka semua juga bertanding dengan pilihan raya. Najib, Pak Lah, bertanding dengan pilihan raya. Tapi Mahathir Mohamad satu-satunya dalam sejarah yang saya rasakan elok Kementerian Pendidikan masukkan dalam silibus sejarah bahawa satu-satunya Perdana Menteri yang kalah pilihan raya dan hilang deposit, orang itu adalah Mahathir Mohamad Kerala. Elok masuk dalam buku sejarah. Masukkan juga dalam buku sejarah bahawa satu-satunya presiden parti yang mengharamkan partinya sendiri, orang itu adalah Mahathir Mohamad Kerala. Masuk dalam buku sejarah. Biar anak tahu, anak cucu cicit kita tahu satu hari nanti. Dalam politik negara kita, ada seorang manusia, ya, yang nak katakan Melayu bukan Melayu, nak katakan mamak bukan mamak, ya, yang mengaku diri dia Melayu, tetapi dia menjadi Perdana Menteri, ya, yang pernah kalah paling raya hilang deposit. Dia juga adalah yang pernah menguburkan parti dia sendiri, mengharamkan parti dia sendiri, dan dia juga boleh dicatatkan sebagai sejarah satu-satunya Perdana Menteri dalam Malaysia yang menubuhkan kerajaan, yang parti itu angkat dia sebagai Perdana Menteri dan dia sendiri menjatuhkan kerajaan itu, iaitu kerajaan Patah Harapan. Banyak sejarah Mahathir Mohamad Kerala ini saudara. Kalau nak tulis dalam buku, banyak untuk menjadi pengajaran kepada anak cucu kita akan datang. Ya, bahawa orang politik yang paling jijik dan paling jahat dalam Malaysia, pernah lahir dalam Malaysia ini, orang itu adalah Mahathir Mohamad. Apa isu yang dia tak pernah mainkan? Sebut saja. Isu apa? Kaum. Dia adalah paling kuat main kaum. Puluhan tahun dia mengajar ahli UMNO supaya melabel DAP ni komunis, melabel DAP ni anti-Islam, melabel DAP ni anti-Raja. Dia yang mengajar puluhan tahun. Yang hari ini kerajaan perpaduan cuba bersihkan sedikit demi sedikit apa yang diajar oleh Mahathir Mohamad. Kita terpaksa cuci taik-taik yang tinggalkan oleh Kerala ini. Dan hari ini dia tak serik. Dia cari partner dia. Untuk tugas jahat dia ini, dia cari partner dia. Dan partner dia yang dijumpa adalah Hadi Awang. Sesuai lah tu. Duduk dengan Lebay Hadi. Masing-masing ada kepakaran. Pakar main isu kaum, serah pada Mahathir. Ini saya. Bagi saya apa nama saya boleh buat. Kalau isu kaum. Kalau nak pusing, spin, nak jual agama, nak tunggang agama, bagi kalau Lebay Hadi. Bagi Ana buat. Ana tahulah nak baca Al-Quran. Ana tahulah nak baca hadis, dan Ana akan tafsirkan. Walaun akan bertakbir nanti. Kedua-dua ini digandingkan. Hanya kerana apa? Kerana nak menyekat laluan. Nak menyekat kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya terus menjadi pemimpin dalam negara kita. Itu je matlamat dia. Itu je saudara. Kalau Tuhan takdirkan itu hari yang jadi Perdana Menteri Muhyiddin,
saya rasa Mahathir akan bersara. Dia tak campur politik. Dia tak akan campur. Tetapi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Perdana Menteri itu adalah Anwar Ibrahim, maka Mahathir ini, kalaupun dulu dia dah mati, dalam kubur pun dia sanggup bangun hanya kerana nak mentang Anwar Ibrahim. Dia macam Haji Hadi juga. Ya? Haji Hadi juga. Haji Hadi ni, ya, dia tak sihat kalau suratan parlimen, dia selalu uzur. Bila nak menyuarakan hak rakyat, nak membawa isu rakyat, nak membahaskan isu rakyat, dia akan ponteng parlimen, saudara. Bila dipanggil polis untuk bagi keterangan, dia tak sihat. Tapi bila Mahathir panggil, bye, lai. Hadi awang, mari sini, lai. Dia tengah sakit pun dia akan merangkak dengan jubah-jubah dia akan menyembah Mahathir Mohamad. Begitu sekali maruah Haji Hadi dengan Mahathir Mohamad. Mahathir patut bangga, ya, kerana yang dikatakan ulama itu akhirnya, ya, ikut cakap dia. Mari sini lebih Hadi, malam ni kita meeting. Ya, kita nak bincang. Ya, panggil semua pemimpin PAS, menteri besar, datang kita makan-makan sikit. Ya, kita nak bincang macam mana kita nak sekat kerajaan perpaduan ini. Yang tak sihat tadi tiba-tiba jadi sihat. Ya. Berjalan 3 selendar pun 3 selendar lah. Merangkak pun merangkak lah. Jadi yang penting aku boleh jumpa dengan Mahathir dan kita bincang macam mana strategi, ya, nak menyekat kerajaan perpaduan ini. Itu kelebihan Haji Hadi. Itu juga kelebihan Anwar Ibrahim. Yang kesiannya penyokong-penyokong di bawah. Yang kesiannya walaun-walaun di bawah ini. Ya. Yang mereka nanti dah tua, mereka perlukan pembelaan. Anak-anak mereka juga perlukan pembelaan. Ya. Cucu-cucu mereka juga perlukan pembelaan. Kaki tangan awam juga perlukan pembelaan. Tetapi orang yang disokong itu sedikit pun tidak bicarakan tentang mereka. Muhyiddin sedikit pun tidak bicarakan tentang mereka. Bukan Muhyiddin tidak pernah diberi peluang untuk jadi Perdana Menteri. Pernah jadi peluang jadi Perdana Menteri. Gaji kaki tangan awam pun dia tidak pernah nak bincang. Mesyuarat sekali tentang gaji pun tak nak buat. Anak-anak kita di sekolah daif, sekolah huzur, sedikit pun tak dipandang oleh Muhyiddin. Klinik-klinik desa yang rosak, kuartus-kuartus tentera, polis, semua tidak dipandang oleh Muhyiddin. Engkau susah, kau korek duit USP kau. Kau pada pandai lah belanja. Tak cukup lagi, kau korek lagi. Bukan duit bapak aku, dia kata. Kan? Duit kerajaan, pandai. Itu kau jangan ambil tahu. Duit kerajaan, kau serahkan kepada aku, kata Muhyiddin. Duit kau korek sendiri dan tabung kau ke USP. Duit kerajaan kau serahkan pada aku. Pandai-pandai lah aku. Aku ada keluarga, aku ada anak, aku ada menantu, kan? Itu kau serah pada aku. Masih lagi ada orang sokong. Tuhan tunjuk terang-terang depan mata kita. Tapi masih ada orang sokong, saudara. Sebab apa sokong? Dengan Muhyiddin sajalah orang Melayu akan selamat. Dengan Muhyiddin sajalah Islam akan selamat. Itu pandangan mereka. Sebab apa? Sebab bab agama Haji Hadi akan menanamkan statement itu. Bab kaum, Mahathir akan tanamkan statement kaum. Sebab tu Mahathir kata, jangan bagi Anwar. Kalau bagi Anwar, tergadai hak orang Melayu. Haji Hadi kata pula, kalau bagi Anwar, terancam umat Islam. Kedua-dua watak ini sekarang ini sedang memperbodohkan rakyat Malaysia. Hanya yang bodoh saja akan terpedaya. Haji Hadi berucap, kerajaan perpaduan madani ini akan merosakkan Islam. Kerajaan perpaduan madani ini akan melemahkan umat Islam. Islam terancam di bawah Anwar Ibrahim. Itu kalau Haji Hadi berucap. Lepas itu bagi peluang pada Mahathir. Mahathir pula berucap, di bawah kerajaan perpaduan ini Melayu terancam. Di bawah kerajaan perpaduan ini tanah-tanah rezerv Melayu akan berkurangan. Di bawah kerajaan perpaduan ini Cina akan menguasai kita. Di bawah kerajaan perpaduan ini tanah Melayu akan ditukar kepada tanah berbagai kaum. Mahathir cerita pasal agama, bahayanya agama kalau benar Anwar berkuasa. Tugas Haji Hadi. Ya. Tugas nak kata bahayanya Anwar berkuasa, hilang hak orang Melayu, itu tugas Mahathir. Kita yang dibodoh di bawah ini, yang tak nak gunakan akal yang Tuhan berikan,
kita akan terpedaya, saudara. Ya. Hanya ilmu, iman saja yang boleh melindungi kita. Ya. Daripada diperbodohkan oleh orang-orang politik yang nak berkuasa kerana kepentingan dia. Di hadapan kita ada dua tokoh. Anwar Ibrahim yang tak pernah kita lihat sejarah pengalaman dia jadi Perdana Menteri. Dia ada pengalaman jadi timbalan menteri. Tak pernah kita tengok kepimpinan dia menjadi menteri baru ni 8-9 bulan ini. Muhyiddin kita dah tengok. Ya, dia pernah jadi timbalan dan dia pernah jadi Perdana Menteri. Dah tahu. Tuhan tunjukkan satu persatu. Haji Hadi langsung tak pernah jadi menteri besar pun sepenggal di Terengganu. Ya. Rekod cemerlang Haji Hadi menteri besar Terengganu adalah menutup sekolah tadika kemas. Itu rekod cemerlang Haji Hadi. Ya. Selepas itu dia tidak pernah diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Usahakan nak jadi Perdana Menteri, Haji Hadi ini dicalonkan sebagai Perdana Menteri pun tak pernah. PAS tidak pernah sama sekali meletakkan, menamakan Haji Hadi ada calon parti mereka sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Mungkin PAS tahu dia tak layak jadi Perdana Menteri. Sebab jadi Menteri Besar Terengganu pun sepenggal. Sebab itu dia tak nak. Dia cuma nak menumpang orang aja. Menumpang orang lain. Dapat jadi menteri cukup lah. Dapat pension juga kan. Itu aja. Bukan dia nak perintah pun. Sembanglah RU355 ke, hudud ke, sembang hanya di mulut. Nak buat RU355 ke, nak buat hudud ke, perlukan kuasa. Macam mana nak berkuasa kalau PAS sendiri pun tak pernah mencalonkan pemimpin mereka sebagai Perdana Menteri? Cuma nak menumpang orang. Nak buat hudud, nak tumpang Muhyiddin Yassin. Orang macam Muhyiddin Yassin tu, kau percaya dia buat hudud? RU355 pun dia tak bawa. Zaman dia Perdana Menteri. Usahakan nak buat hudud, judi 8 kali pun dia tambah jadi 22 kali. Nak buat hudud apa? Oh, orang PAS berbangga. Kami dah tutup kedai judi di Kelantan. Kami dah tutup kedai judi di Kedah. Ya? Dalam diam-diam, dia restu cabutan judi di pusat. Seolah-olah malaikat hanya ada di Kelantan. Seolah-olah malaikat hanya ada di Kedah. Tetapi malaikat tidak ada di Putrajaya. Maka naik cabutan judi. Ini tonggang agama orang panggil. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya kita sebarkan seluas mungkin tentang propaganda-propaganda dan usaha-usaha jahat yang sedang diusahakan oleh Perikatan Nasional. Ya. Sekurang-kurangnya Allah pinjamkan kepada kita seorang manusia, ya, kita tidak kata dia masum, kita tidak kata dia perfect semua sekali, tetapi fakta yang depan kita membuktikan bahawa itulah salah satunya pemimpin yang pernah wujud dalam negara kita, yang terbaik yang ada dalam negara kita. Siapa ni buat live JJK? JJK ni apa? Oh, gerak khas. Betul lah, ya. Tuhan tidak angkat seorang pemimpin, ya, untuk memimpin kalau selagi ia tidak diuji lagi. Ya. Jadi pemimpin Anwar Ibrahim ini adalah manusia yang telah diuji sebelum dia menjadi ahli politik pun. Ya, daripada remaja dia, alam pelajar dia telah diuji. Ya. Dia diuji juga dengan kesenangan. Permulaannya dia diuji dengan kesusahan. Dia membela nasib petani, bergetah dibaling, dan akhirnya dipenjarakan ISA, kemudian diuji lagi, ya, di dalam perjuangan-perjuangan dia sebelum itu. Kemudian Allah uji dia dengan kesenangan, ya, dia masuk UMNO, dia jadi menteri, dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi menteri kewangan, ya, perbendaharaan negara itu kuncinya di tangan dia. Dia jadi menteri kewangan, Allah uji dia dengan kesenangan. Allah uji dia dengan memegang kunci perbendaharaan, kunci kewangan, ya. Allah nak tengok boleh tak dia diuji apabila duit berjutaan bilion depan mata dia, dan ternyata dia berjaya dalam ujian dalam waktu dia senang, ya.